Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Kita tahu suspek yang dipercayai membunuh Siti Nur Suria Ismail yang ditemui mati dengan pergelangan tangannya putus dalam kejadian di Kampung Lubuk Batu, Telemong, Kuala Berang, Terengganu pada Ahad lalu telah direman selama 7 hari sehingga Isnin ini. Dalam video ini saya cuma hendak ulas tentang dakwaan suspek seperti dilaporkan media semalam. Dalam laporan media, semasa ditemani ibunya memberikan keterangan di Balai Polis Telemong pada awalnya, suspek mendakwa dia melihat mayat Siti Nur Suria tertiarap di ruang tamu semasa pergi ke rumah mangsa pada pukul 9.30 pagi pada hari kejadian. Namun polis mengesyaki sesuatu yang tak kena apabila terdapat kesan lebam dan gigitan pada beberapa bahagian badannya sebelum dia mengaku telah membunuh mangsa. Lagipun tidak logik lah kalau nampak mayat kawan sendiri tetapi tak memaklumkan kepada polis atau sesiapa. Suspek kemudian mendakwa dia membunuh Siti Nur Suria kerana mangsa merendah-rendahkannya, terutama melibatkan status ekonomi keluarga dan rupa parasnya. Suspek mendakwa mangsa sering mengejek keluarganya sebagai miskin kerana ibunya bekerja sebagai tukang cuci dan ayahnya kerja kampung. Suspek juga mendakwa mangsa sering mengejeknya, kata dia tak cantik berbanding mangsa. Itu cerita kedua yang keluar dari mulut suspek selepas polis tidak mempercayai cerita pertamanya. Saya sebenarnya malas nak ulas pasal dakwaan suspek ni sebab ada sebahagian rakyat Malaysia menyokong tindakan suspek apabila dakwaan suspek itu dilaporkan di media. Tapi saya perlu ulas juga demi memberikan keadilan kepada mangsa. Cuba fikirkan kalau suspek sanggup berbohong mengatakan ketika dia pergi ke rumah Siti Nur Suria mangsa sudah meninggal dunia. Apakah anda yakin dia bercakap benar dalam cerita versi kedua ini? Lagipun itu cuma cerita sebelah pihak. Tidak ada keterangan untuk menyokong kenyataannya itu. Mangsa juga sudah meninggal dunia dan tidak boleh menjawab tuduhan suspek itu. Hanya suspek yang tahu apa sebenarnya berlaku. Tetapi pada pandangan peribadi saya lah, dakwaan suspek itu cuma cerita rekaan dan adalah gambaran terhadap ketidakpuasan hatinya terhadap keluarganya yang susah dan dirinya yang tak cantik. Itu pada pandangan suspek. Apa yang suspek cakap itu sebenarnya pandangannya terhadap dirinya sendiri. Saya rasa mungkin suspek suka berkawan dengan mangsa sebab suspek melihat mangsa ni sebagai seorang yang cantik. Jadi suspek rasa seronok dan dapat menutup rasa rendah diri yang ada pada dia. Kalau betul mangsa sering mengejek suspek seperti didakwa, kenapa suspek masih terhegeh-hegeh hendak berkawan dengan mangsa? Walaupun tinggal di kampung sebelah, suspek ni dah beberapa kali pergi ke rumah mangsa. Kalau betul sekalipun dakwaan suspek ni, apakah itu mewajarkan tindakannya membunuh mangsa dengan kejam? Dahlah dia pergi ke rumah orang, hendak pinjam duit, lepas tu kononnya kena ejek dan hilang pertimbangan kewarasan akal fikiran, bunuh mangsa dan curi duit dan barang-barang mangsa. Ada cerita mengatakan suspek ini berhutang RM900 dengan orang lain dan mahu meminjam duit dengan mangsa tetapi tak berjaya. Takkanlah sebab mangsa tak nak pinjamkan duit kepada suspek, dia ejek suspek. Yang logiknya sebab tak dapat pinjam duit, jadi sebab terdesak. Suspek mungkin cuba mencuri duit dan telefon bimbit mangsa dan berlaku pergelutan. Dia rampas secara paksa. Itu selari dengan bukti kesan lebam dan gigitan pada badan suspek. Pada hari kejadian, terdapat bukti perbualan WhatsApp antara mangsa dengan suspek. Dalam perbualan itu, suspek hendak pergi ke rumah mangsa dan dia sampai pada pukul 9.03 pagi. Selepas itu, pada pukul 9.57 pagi, percayai selepas membunuh mangsa, suspek menghantar WhatsApp ke telefon mangsa, berpura-pura bertanya berapa harga telefon yang dia beli mangsa dan meminta mangsa menemaninya untuk membeli smartphone seperti mangsa. Pesanan WhatsApp yang dihantar oleh suspek itu tak dibaca oleh mangsa sebab mangsa dah mati dibunuh. Saya rasa suspek ambil smartphone mangsa dan hantar mesej itu atas beberapa sebab. Pertama, untuk menunjukkan kononnya dia tak bersalah, dia tak tahu mangsa sudah mati. Dan mungkin untuk menunjukkan bahawa dia pun ada model smartphone sama seperti mangsa sebab kita tahu suspek ada ambil phone mangsa dan polis pun dah rampas phone tu. Walaupun mesej itu dihantar selepas suspek membunuh mangsa, tetapi saya percaya suspek secara tak sengaja ataupun secara tak sedar mengeluarkan isi hatinya yang terpendam, iaitu dia berminat dengan telefon bimbit mangsa. Saya rasa mungkin suspek pinjam duit dengan orang sebab mahu mengikut gaya hidup rakan-rakan lain.
Suspek ini masih bersekolah tetapi mempunyai keinginan untuk membeli barang-barang yang di luar kemampuannya. Mungkin sebab itu dia berhutang sampai RM900. Satu lagi, kalau perhatikan betul-betul cara suspek membunuh mangsa, ia menunjukkan suspek ini ada masalah dalam diri dia. Saya tak naklah cakap suspek ini seorang psikopas, tapi dia memberontak dalam diri sebab dia tak puas hati dengan kehidupan dia, dengan keluarga dia ataupun dengan keadaan fizikal dia, rupa paras dia. Kalau kita tengok cara dia bunuh mangsa, dia tikam leher mangsa sehingga pisau tu patah dalam leher mangsa. Dia kemudian menoreh muka mangsa. Perbuatan ini menunjukkan rasa benci dan iri hati suspek dengan rupa paras mangsa. Ini sebenarnya juga merupakan luahan rasa tak puas hati suspek terhadap dirinya sendiri dan melepaskannya kepada orang lain. Kemudian dia potong tangan kiri mangsa untuk mengambil gelang dan rantai tangan. Suspek juga ada ambil telefon bimbit, wang tunai dan alat make up mangsa. Dia berbuat demikian bukanlah untuk tunjukkan seolah-olah itu kes samun dan bunuh. Dia memang membunuh mangsa sebab dia terdesak memerlukan duit. Lepas tu dia ambil barang-barang tu. Dia datang ke rumah mangsa nak pinjam duit, tak dapat pinjam duit, dia rampas, dia ambil secara paksa dan kemudian berlaku pergelutan dan dia bunuh mangsa. Dan dia bunuh mangsa dengan kejam. Sebabnya seperti yang saya beritahu tadilah. Selepas membunuh mangsa, suspek ada WhatsApp dengan kawan dia yang lain tentang kes pembunuhan itu. Dia berpura-pura tak kenal Nur Suria. Korang boleh fikir sendirilah bagaimana orangnya suspek ini. Kalau masih ramai yang percaya dengan kata-kata suspek yang sudah banyak kali berbohong, terpulanglah, itu hak masing-masing. Saya minta diri dulu. Assalamualaikum dan salam sejahtera.